إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Terima kasih saya ucapkan kepada yang berbahagia pengerusi majlis, yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan surau, para imam, para muazzin, hadirin dan hadirat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama berkumpul di dalam Dewan Salat Utama surau kita ini bagi kita mengikuti satu sesi perbahasan ilmu. Dan saya secara peribadi merafakkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana ini sebagaimana yang disebutkan adalah kali yang pertama sebenarnya saya hadir untuk menyampaikan perkongsian di sini. Bahkan boleh dikatakan inilah kali pertama saya hadir ke surau ini pun untuk mendirikan salat dan menyampaikan majlis pengajian ilmu hadirin dan hadirat. Jadi saya ucap dahulukan jazakumullah khairan kepada jawatan kuasa surau atas kesudian menjemput dan menerima saya untuk menyampaikan sedikit perkongsian pada malam ini. Cuma saya nak tambah sedikit beberapa perkenalan berkenaan dengan diri saya dahulu, hadirin dan hadirat, walaupun telah disebutkan sebentar tadi. Cuma yang tu disebut oleh wakil, yang ni disebut oleh individu sendiri untuk memperkenalkan diri sendiri, hadirin dan hadirat. Jadi dahulu saya belajar di Universiti Al-Bait di Mafraq, Jordan dalam bidang syariah, fiqh dan usul fiqh daripada tahun 2011 hingga 2015 yang lepas, hadirin dan hadirat. Kemudian apabila saya pulang ke Malaysia pada tahun 2015, pada ketika itu saya ada 3 cita-cita saya, hadirin dan hadirat. Cita-cita saya yang pertama adalah saya nak sambung pengajian peringkat master. Saya baru selesai degree dan saya nak sambung master, pengajian sarjana. Kemudian cita-cita yang kedua adalah saya nak ambil lesen kereta pada waktu itu. Kerana walaupun pada waktu itu umur saya 23 tahun, tapi saya tak ada lesen lagi pada waktu itu. Dan yang ketiganya, cita-cita saya adalah nak ambil kursus bahasa Inggeris pada waktu itu. Saya nak ambil kursus bahasa Inggeris. Tetapi sehinggalah ke saat ini, hadirin dan hadirat, daripada 3 cita-cita tu yang berjaya satu je. Agak-agak tuan-tuan yang mana satu yang berjaya? Yang berjaya lesen kereta tu lah. Tidak macam mana saya sampai ke sini. Jadi itu yang berjaya. Dan 2 lagi tu belum lagi, hadirin dan hadirat, untuk sambung pengajian di peringkat master dan juga kursus bahasa Inggeris tu. Tapi bukan kerana saya tidak ada usaha. Saya pulang ke Malaysia pada bulan 6. Cuma pada bulan 8 2015 yang lepas, saya dipanggil temuduga untuk berkhidmat di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan pada waktu itu oleh Sahibul Samahah Mufti Wilayah Persekutuan yang ke-7, Datuk Seri Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri hafizahullah ta'ala. Dan pada waktu itu, saya ingat lagi pada Ogos 2015, beliaulah yang temuduga saya untuk berkhidmat. Masa tu saya datang daripada Perak, daripada Kemunting sebagaimana yang disebutkan asal saya tadi. Perjalanan Kemunting nak pergi ke bangunan Jawi di Kuala Lumpur depan Masjid Negara tu, hadirin dan hadirat, adalah hampir 3 jam lebih. Jadi saya pun sampailah ke tingkat 10 Pejabat Mufti pada ketika itu untuk bertemu dengan Sahibul Samahah Mufti, dan beliau pun temuduga saya pada hari Jumaat, hadirin dan hadirat. Sampai tengok sijil saya tu, dia tanya, cuba awak ceritakan tentang diri awak dan pengalaman belajar di Jordan dalam masa 3 minit sahaja. Itu
perjalanan 3 jam, hadirin dan hadirat, interview 3 minit. Jadi saya pun ceritakan berkenaan dengan peribadi saya, dan akhirnya beliau kata terima kasih, serahkan kepada PA borang-borang dan sijil-sijil. Kemudian hari Rabu minggu depan tu, tak sampai seminggu, saya dapat panggilan daripada MAWIC, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, tempat saya berkhidmat sekarang. Dia kata, tahniah, anda ditawarkan berkhidmat di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan dipinjamkan ke Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan pada ketika itu. Jadi mulai 1 September 2015 hinggalah kepada September juga 2020, selama 5 tahun saya berkhidmat di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan di bawah seliaan Saya Bersamaha Mufti pada ketika itu sebagai pegawai Hal Ehwal Islam di bahagian penyelidikan, hadirin dan hadirat. Kemudian pada 2020 saya dipinjamkan pula daripada MAWIC ke Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama untuk khidmat sekali lagi kepada Yang Berhormat Senator Menteri Agama pada ketika itu, adalah individu yang sama yang merupakan mantan Mufti Wilayah Persekutuan yang ke-7. Dan selama 17 bulan saya di situ, hadirin dan hadirat, sebagai pegawai khas kepada Menteri Agama. Dan kemudiannya pada 2021 saya kembali semula ke Ibu Pejabat MAWIC. Saya kembali semula ke Ibu Pejabat MAWIC sehinggalah ke hari ini. Jadi itu sedikit hadirin dan hadirat sebagai pengenalan ringkas berkenaan dengan diri saya ini. Jadi setelah 8 tahun lamanya saya berkhidmat di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, 5 tahun di Pejabat Mufti Wilayah, 1 tahun lebih di Pejabat Menteri Agama, dan kemudiannya ke Ibu Pejabat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, hadirin dan hadirat. Jadi sebagaimana yang disebutkan sebentar tadi, topik kita pada malam ini adalah berkenaan dengan fiqh al-awlawiyat, fiqhu al-awlawiyat, atau dalam terjemahan bahasa Melayu, fiqh keutamaan. Dan al-awlawiyat ini adalah prioriti kita, keutamaan kita, hadirin dan hadirat. Tapi oleh kerana fiqh al-awlawiyat ni tergabung dan terjalin daripada 2 perkataan, fiqh yang pertama dan yang keduanya al-awlawiyat, maka saya nak berikan sedikit huraian dan kupasan apa makna fiqh, hadirin dan hadirat. Fiqh ni dari sudut bahasa adalah al-fahmud daqiq, kefahaman yang mendalam, kefahaman yang mendalam. Ada beza rupanya antara al-fahmu dengan al-fiqhu. Al-fahmu tu faham, dan al-fiqhu adalah kefahaman yang mendalam. Dahulu masa saya belajar usul fiqh, pensyarah saya hafizahullah dia sebut dia kata fiqhur rajul fi af'ali. Fiqh seorang lelaki itu adalah pada tindak tanduk perbuatan, iaitu kefaham fiqh di situ beliau fahamkan dan terjemahkan sebagai apa? Kefahaman beragama, kefahaman beragama. Jadi al-fiqhu tadi kita kata kefahaman yang mendalam berkenaan apa? Berkenaan agama lah, kefahaman beragama yang baik, yang begitu mendalam. Jadi beliau sebut, dia kata fiqh seorang lelaki itu dapat dilihat menerusi tindak tanduk perbuatannya, cara dia bercakap, cara dia melakukan sesuatu perbuatan. Kita nampak dia ni orang yang faham agama, hadirin dan hadirat. Kita tengok contoh mudah, orang yang faham agama. Daripada perbuatan dia pun kita terzahir yang dia ni orang yang faham agama. Contoh, saya bagi contoh yang sinonim dengan kehadiran ke masjid. Kehadiran ke masjid. Ada orang hadir ke masjid dengan memakai pakaian yang pelbagai, macam-macam pakaian dia pakai ke masjid dan ke surau. Tetapi itu menzahirkan fiqh dia, menzahirkan kefahaman beragama dia, sama ada baik ataupun kurang baik gitu. Dan contohnya, kalau dia hadir ke masjid, dia pakai baju yang di belakang baju tu penuh dengan tulisan atau gambar-gambar, hadirin dan hadirat, penuh tulisan di belakang. Jadi perbuatan dia ini tadi, adakah menggambarkan yang dia ada fiqh yang begitu tinggi? Kita kata sebenarnya tidak. Sebab apa? Sebab kalau dia solat memakai baju yang penuh bertulis di belakang dia, atau corak-corak atau gambar-gambar yang tertentu, jemaah di belakang dia akan terkesan, jemaah di belakang dia akan terganggu, dan dia yang mengganggu orang lain punya fokus dan khusyuk di dalam solat. Yang itu tanda kurang fiqh, hadirin dan hadirat, kurang kefahaman beragama. Begitu juga dengan
Saya masih ingat masa saya belajar dahulu di sekolah menengah, hadirin dan hadirat, senior-senior saya dia kata kalau kita pakai kain plekat tu pun yang ada lambang jenama atau logo kain plekat tu bawa ke pinggang kita ni tuan-tuan, bukan di belah bawah tu. Sebab apa dia kata begitu? Sebab saya fikir itu juga, sebab kalaulah orang tu, kita kan solat disunatkan pandang ke tempat sujud, solat kita disunatkan pandang ke tempat sujud. Jadi orang kita bila dia pandang ke tempat sujud, dia tengok kain plekat orang depan. Jadi dia tengok, oh depan ni ada gajah duduk, dia kata. Sebelah kanan tu pula mangga, dia kata. Yang belah kiri pula wadimau, yang sebelah yang tu pula tenunan emas. Jadi dia banyak jenama-jenama kain plekat, hadirin dan hadirat. Jadi dia rasa terganggu dengan solat dia sebab mata dia tertumpu dan terpacak kepada tempat-tempat tulisan tersebut. Jadi kalau kita boleh alihkan daripada yang bawah tu kita letak ke atas, dia tak bagi kesan pun pada kain plekat. Cuma dia tidak mengganggu fokus orang lain nak salat. Dia kalau dia semata dia tengok sahaja tu tulisan-tulisan tu tak apa, tapi dia bila dia cuba nak buat gambaran, yang tu masalah. Hadirin dan hadirat. Kalau dia tengok sahaja gajah duduk tu tak apa, tapi kalau dia gambarkan macam mana rupa gajah tu duduk, jadi tak khusyuk sembahyang dia. 3 rakaat, 4 rakaat dia tak khusyuk, hadirin dan hadirat. Sebab dia cuba nak gambarkan. Jadi fiqh kita fikir implikasi perbuatan kita ada tak bagi kesan kepada orang lain. Itu fiqh, itu kefahaman beragama. Apatah lagi kalau baju tu penuh dengan tulisan. Dia kata carta organisasi surau sekian, saya tak boleh sebutlah surau mana, tapi carta organisasi surau dipakai oleh jemaah tu, dan orang di belakang dia baca ketika salat maghrib. Habis 3 rakaat dia dah hafal dah fungsi surau nama apa, timbalan nama apa, sila-sila nama, semua dia hafal. Jadi sukan pun dia hafal nama, sebab semuanya tercatat, hadirin dan hadirat. Dan benda ini mengganggu khusyuk dan fokus dia semasa dia salat. Jadi sebab itu kita disunatkan untuk mengelakkan pakai baju yang bertulis, bercorak, bergambar di dalam salat. Kalau kita pakai juga lawan kepada sunat, hukumnya apa? Makruh, hadirin dan hadirat. Jadi di sini kita dapat kefahaman beragama kita ini. Fiqh ni kefahaman beragama. Itu asas dari sudut bahasa, al-fahmud daqiq, kefahaman yang mendalam terhadap agama. Manakala dari sudut istilah para ulama, saya suka nak quote kata-kata daripada Allamatul Syekh Al-Ustaz Dr. Abdul Karim Zaidan rahimahullah. Abdul Karim Zaidan rahimahullah. Abdul Karim Zaidan ni adalah, dia dari sudut umur dia senior sikit daripada penulis kitab kita Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kerana Al-Qaradawi baru meninggal tahun lepas. Abdul Karim Zaidan ni dia meninggal ketika saya masih menuntut ilmu di Jordan. Jadi dalam 2011 hingga ke 2015. Kalau saya tak silap 2013 atau 2014 meninggal dunia Abdul Karim Zaidan rahimahullah. Ulama daripada Yaman, hadirin dan hadirat, ulama daripada Yaman. Dia tulis kitab usul fiqh yang dijadikan sebagai silibus pengajian banyak universiti atas muka dunia ni, namanya Al-Wajiz fi Usulil Fiqh. Al-Wajiz fi Usulil Fiqh. Dan dalam kitab tersebut Abdul Karim Zaidan rahmatullah alaih, beliau mendefinisikan fiqh tu, dia kata apa? Al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyah al-muktasab min adillatiha tafsiliyah. Ilmu berkenaan dengan hukum hakam syarak yang bersifat taklifi, hukum hakam taklifi, yang mana ilmu ini diambil daripada dalil-dalil tafsili, dalil-dalil yang terperinci. Jadi ilmu berkenaan dengan hukum hakam syarak, maknanya orang yang faham fiqh ni, dia tahu hukum fiqh dengan baik. Dan fiqh ni, hukum taklifi itu, hukum mukallaf itu terbahagi kepada 5 sahaja, hadirin dan hadirat. Terbahagi kepada 5 pecahan dan bahagian sahaja. Apa dia? Yang pertama adalah wajib. Yang pertama adalah wajib. Yang kedua adalah sunat. Dan yang ketiga, yang pertengahan ini hukumnya harus, hadirin dan hadirat. Yang keempat adalah makruh, dan yang kelimanya adalah haram. Jadi 5 hukum ini namanya taklifi. Namanya taklifi. Dan kita kecilkan skop 5 ini kepada 2, iaitu 2 yang diperintahkan untuk dibuat dan 2 yang diperintahkan untuk jangan buat. Yang disuruh buat ada 2 sahaja, iaitu wajib dan sunat. Dan disuruh tinggal atau dilarang buat tu ada 2 juga, iaitu haram dan makruh. Jadi wajib ni lawannya apa? Haram. Maknanya meninggalkan yang wajib hukumnya adalah haram, meninggalkan yang haram hukumnya adalah wajib. Begitulah kefahaman kita. Dan sunat lawan dia makruh. Meninggalkan yang sunat hukumnya makruh, dan meninggalkan yang makruh hukumnya sunat, hadirin dan hadirat.
kita ambil contoh berkenaan dengan sunat dan makruh ini. Kita dah nak dekat dengan raya haji atau musim sembelihan korban, hadirin dan hadirat. Sekarang ini kita dah berada pada 10 yang terawal daripada bulan Zulqa'dah. Jadi baki kurang beberapa hari sahaja lagi untuk kita masuk dalam bulan Zulhijjah, bulan orang lakukan sembelihan korban. Nabi SAW sebut, "Idza dakhala al-'ashar wa arada ahadukum an yudhi fala yamassa min sya'rihi wala min azfari." Apabila salah seorang kamu masuk ke dalam 10 awal Zulhijjah dan dia nak melakukan ibadah sembelihan korban, maka janganlah dia potong rambutnya dan janganlah dia potong kuku dia. Yang tu adalah larangan. Tetapi larangan tu dia boleh jadi haram, dia boleh jadi makruh. Jadi para ulama sepakat mazhab Syafi'i, dia kata hukumnya tidak haram, maka hukum dia adalah makruh. Jadi kalau orang nak melakukan sembelihan korban, apa hukum dia potong kuku dan potong rambut? Kata para ulama, kadang-kadang di daerah dia kata makruh. Tapi ada sebahagian kitab-kitab fiqh, tuan-tuan akan jumpa disunatkan kepada orang yang nak melakukan sembelihan korban, apabila masuk 10 awal Zulhijjah, disunatkan untuk tidak potong kuku dan tidak potong rambut. Jadi disunatkan untuk tidak potong. Kalau potong hukumnya makruh lah. Jadi makruh lawan dia sunat dan sunat lawan dia makruh. Begitu kefahaman kita, hadirin dan hadirat. Jadi sunat pandang ke tempat sujud masa solat, macam saya katakan tadi. Kalau orang pejam mata masa solat, apa hukum dia? Makruh. Itu kefahaman kita. Kerana sunat pandang ke tempat sujud semasa solat, jadi hukumnya adalah makruh. Jadi dua dah selesai. Yang disuruh ada dua, iaitu wajib dan sunat. Yang dilarang ada dua, iaitu haram dan makruh. Tinggallah satu lagi hukum fiqh, iaitu harus. Dan harus ni perkara yang Allah Ta'ala dia bagi pilihan kepada kita ini. Nak buat boleh, tak buat pun tak apa, hadirin dan hadirat. Maknanya sama je, awak nak buat silakan, tak nak buat pun tidak mengapa. Kalau buat pun tidaklah dapat pahala, dan kalau tinggal tidaklah berdosa, hadirin dan hadirat. Contoh perkara yang harus ni adalah seperti kita makan dan minum. Hukum asal dia harus. Makan dan minum, hukum asal dia adalah harus. Dan contoh lain, kalau kita makan 5 kali sehari, apa hukum asal dia? Wajib ke makan 5 kali sehari? Masalah juga kalau kita kata wajib. Dan adakah sunat makan 5 kali sehari? Tak juga. Adakah haram makan 5 kali sehari? Tak juga. Dan adakah makruh makan 5 kali sehari? Tak juga. Jadi dia tinggal pilihan kita harus. Makan 5 kali sehari ke, jumlah tu hukum dia harus. 4 kali pun harus, 3 kali pun harus. Macam tu juga dengan mandi. Kalau orang tanya, "Ustaz, apa hukum kita mandi 3 kali sehari?" Harus. Dia tak jadi wajib. Kalau mandi 3 kali sehari wajib, tu mandi lain tu, hadirin dan hadirat. Dan kalau kita kata ia sunat, tidak juga ia sunat. Kerana kalau dah wajib dan sunat, apa dalilnya? Gitu. Jadi hukum asalnya adalah harus. Kalau tuan-tuan nak mandi dalam sekali sehari, banyak kali pun tak apa, hukum asal dia harus. Yang mungkin merubah hukum tu kalau dia mandi rumah orang sebelah, itu masalah sikit, habislah dia punya air jiran dia. Jadi itu di situ ada isu sikit. Tapi kalau dia mandi air rumah dia, tak menyebabkan bil air jiran dia, tak apalah. Jadi sebab itu kita katakan hukum asal adalah kembali kepada keharusan. Jadi itu fiqh, hadirin dan hadirat. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha tafsiliyah. Ilmu yang diambil daripada dalil-dalil yang tafsili. Kalau tuan-tuan mengikuti perbahasan usul fiqh, dalil ni dia dulu. Yang pertama disebut dalil ijmali. Dalil ijmali. Apa dia dalil ijmali? Dalil ijmali ni adalah seperti Al-Quran contoh. Dan yang keduanya As-Sunnah. Yang ketiganya Al-Ijma'. Biasa dengar Al-Ijma'. Dan yang keempatnya Al-Qiyas. Yang tu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Yang ini adalah dalil-dalil ijmali, atau nama lain bagi dalil ijmali ni adalah dalil-dalil kulli, hadirin dan hadirat. Dan yang kedua adalah dalil tafsili. Dalil tafsili ni contohnya dalam Quran, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Baqarah, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rokoklah bersama dengan orang-orang yang rokok. Jadi dalil tersebut adalah dalil tafsir. Dia adalah juzuk daripada Quran. Quran tu adalah yang umum tadi, yang kulli, yang menyeluruh tadi, ijmali. Tapi pecahan itu adalah dalil tafsir. Jadi daripada usul fiqh ni, daripada wa aqimus salah tu, para ulama faham ini adalah fi'lul amar, ni kata perintah. Dan kaedah usul fiqh menyebut
al-amru yufidul wujub. Setiap kata perintah membawa hukum wajib. Jadi apakah hukum mendirikan salat? Hukumnya wajib. Jadi ulama usul fiqh lah yang mengeluarkan hukum fiqh. Solat ni wajib, perbuatan tu haram, perbuatan ni sunat, perbuatan tu makruh. Hasil daripada mempelajari apa? Ilmu usul fiqh. Hadirin dan hadirat. Jadi sebab itu penting peranan usul fiqh dan fiqh ini. Tetapi perbahasan kitab kita ini ia tidak kepada usul fiqh, ia kepada fiqh. Tapi tidak mungkin seseorang itu nak memahami fiqh kalau dia tidak memahami usul fiqh. Sebab itu kata guru saya dahulu, semua usuli, semua ulama yang pakar usul ni adalah faqih juga dalam masa yang sama. Tetapi bukan semua faqih itu usuli, dia kata. Bukan semua orang yang pandai fiqh tu dia faham usul fiqh juga. Jadi sebab itu dia kena belajar usul fiqh dahulu, automatically dia akan jadi faqih juga. Dia akan jadi orang yang faham dalam ilmu fiqh ini dengan begitu baik. Itu sedikit berkenaan dengan definisi fiqh, iaitu kefahaman berkenaan dengan hukum hakam agama ini yang diambil ilmu tersebut daripada dalil-dalil yang tafsili itu. Satu-satu daripada 6,236 ayat Quran. Diambil daripada situ, dalil tafsili contoh. Ataupun daripada juzuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Dia ambil juga, maka dia keluarkan hukum. Dan kemudian kita nak pergi kepada perkataan yang kedua, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, al-aulawiyat. Al-aulawiyat, keutamaan. Keutamaan ini sebenarnya disebut asasnya dalam dalil sendiri yang sebut. Daripada Al-Quran ada sebut, dan daripada hadis-hadis pun ada menyebut. Tapi ia tidak sebut secara, orang kata spesifik, perkataan fiqh al-aulawiyat tu. Sebab tu kalau kita nak cari perkataan fiqh al-aulawiyat dalam Quran memang tidak jumpa. Dan begitu juga kita tidak akan jumpa fiqh al-aulawiyat ini di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi daripada hadis dan Quran ulama keluarkan itu yang saya kata tadi. Diambil ilmu tu daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Nabi atau ucapan Nabi ada menunjukkan kepada memberikan keutamaan, Bahkan inilah praktikal yang diamalkan oleh para ulama. Yang mana para ulama kita pun sama juga. Antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Kita tahu yang Imam Ahmad ini adalah pengasas kepada mazhab Hanbali. Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahmatullah alaih, yang wafat pada tahun 241 Hijrah. Dan Imam Ahmad ni satu hari ada seorang lelaki, dia datang tanya soalan kepada Imam Ahmad. Soalan ni soalan fiqh, hadirin dan Imam Ahmad ni dia mujtahid mutlak, iaitu dia pengasas mazhab, maknanya dia ulama besar dalam fiqh. Apa soalan lelaki itu tanya? Dia kata, ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, gelaran kepada Imam Ahmad. Dia kata, ana tawadda bima'in nawrah, boleh tak kami nak berwuduk dengan air bunga ros? Dia kata. Tuan tahu air bunga ros? Bunga ros tu diperah bunga tu, keluar air tu dia nak ambil wuduk. Jadi dia tanya, boleh ke tak boleh? Hebatlah soalan ni. Imam Ahmad dia jawab, wallahi la uhibbu dhalik. Dia kata, demi Allah aku tak suka benda tu. Dan kalau kita belajar dalam kitab-kitab yang menceritakan tentang mazhab Hanbali, Imam Ahmad kalau dia kata aku tak suka, hukum tu di sisi dia boleh jadi haram atau makruh. Itu. Kalau dia kata aku tak suka tu maknanya hukum perbuatan tu boleh jadi haram, boleh jadi makruh. Yang ini disebut dalam kitab-kitab Hanbali, antaranya disebut di dalam kitab Sifatul Mufti wal Mustafti karangan Al-Imam Ibn Hamdan Al-Harrani rahimahullah. Di situ ada disebutkan. Kemudian lelaki ini ditanya lagi, ana tawadda bima'il baqila, boleh tak kami nak berwuduk dengan air kacang buncis? Dia kata al-baqila, air kacang buncis, diperahnya air kacang buncis, kemudian air itu dia nak wuduk. Soalannya, Imam Ahmad kata, wallahi la uhibbu dhalik, aku tak suka perbuatan macam tu. Dia kata. Kemudian yang ketiga, Imam Ahmad pun dia tanya lagi, lelaki itu tanya lagi, ana tawadda bima'il ward, boleh ke kami nak berwuduk dengan air bunga mawar? Dia kata. Jadi hadirin dan hadirat, soalan lelaki ni kalau bagi kita soalan-soalan yang tinggi lah, aras tinggi soalan. Imam Ahmad kata, wallahi la uhibbu dhalik, aku tak suka. Kemudian lelaki ni pun dia pun beredar.
Bila dia beredar, fata'allaqa ala thawbih, Imam Ahmad dia pegang baju lelaki. Lalu Imam Ahmad tanya satu soalan. Ish taqul idza dakhalta ila al-masjid? Apa yang awak baca bila awak masuk masjid? Itu soalan Imam Ahmad. Lelaki itu kata, wallahi la adri, aku tak tahu nak baca apa masuk masjid. Kemudian Imam Ahmad tanya lagi, wa ish taqul idza kharajta min al-masjid? Apa yang awak baca apabila awak keluar daripada masjid? Lelaki itu kata, wallahi la adri, aku tak tahu nak baca apa. Maknanya doa masuk masjid, keluar masjid, dia tak tahu. Hadirin dan hadirat. Lalu Imam Ahmad kata, ya subhanallah, dia kata, maha suci Allah. Idhab fata'allam hadha. Pergilah kamu belajar benda ni dulu, dia kata. Kadang-kadang orang kita ni, soalan-soalan yang ditanyakan, soalan aras tinggi, bombastik punya soalan, rupanya isu-isu simple, doa masuk masjid, keluar masjid pun dia tak tahu. Jadi di mana aulawiyat? Itu poin dia. Di mana prioriti kita ni dalam menuntut ilmu? Sepatutnya kita menuntut ilmu dengan perkara-perkara basic dahulu. Maknanya dalam amalan-amalan harian, doa masuk bilik air macam mana, keluar bilik air macam mana, masuk masjid macam mana, keluar masjid macam mana. Itu asas yang diamalkan hari demi hari. Tok-tok datang kepada ulama, ustaz, apa pandangan ustaz terhadap masalah ekonomi yang berlaku di Greece? Allah. Apa pandangan ustaz terhadap masalah krisis kewangan di Zimbabwe? Apa kaitan? Apa prioriti kita nak tahu perkara-perkara seperti ini? Jadi sebab itu kadang mungkin kita punya fokus kita adalah ilmu-ilmu yang boleh diamalkan. Ini masalah, ini poin kita, hadirin dan hadirat. Macam tu juga dengan isu-isu yang berlaku. Saya masih ingat pengalaman-pengalaman dahulu. Semasa saya di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan dahulu, memang panggilan telefon persoalan banyak hari demi hari, hadirin dan hadirat. Jadi banyaklah persoalan yang diajukan. Antara persoalan yang ditanyakan adalah, ustaz, saya nak tanya satu soalan dan saya nak tahu jawapannya ya atau tidak saja. Ini yang tanya kepada saya. Saya nak tahu satu soalan, nak tanya satu soalan dan saya nak tahu jawapannya sama ada ya atau tidak. Baik, saya tahu apa soalan. Maka dia tanya, ustaz pernah tengok jin tak? Soalannya. Itu soalan. Kemudian saya kata, saya tak pernah tengok jin. Kemudian dia pun letak telefon, hadirin dan hadirat. Kemudian saya pun sampai hari ini saya terfikir, apa isu dia kalau saya pernah tengok jin? Adakah bertambah iman dia? Dan kalau saya tidak pernah tengok jin pun, adakah iman kita ini berkurang? Hadirin dan hadirat. Jadi ia tidak memberi kesan kepada pertambahan dan kekurangan iman. Jadi sebenarnya kadang-kadang soalan yang orang kita tanya ni adalah dari sudut keutamaannya tidak begitu penting. Itu. Jadi sebab itu kalau kita nak, sebenarnya kalau dalam kita teliti dalam kehidupan seharian kita pun, kita banyak melakukan perkara-perkara yang kaitan dengan fit keutamaannya, fit priority, hadirin dan hadirat, fit aulawiyat. Macam contoh, kalau di kawasan kita ini dihadiri oleh ulama-ulama besar, adalah ulama datang ke surau kita, ke masjid kita contoh, apa prioriti kita terhadap dia? Adakah semata kalau kita jumpa dengan ulama-ulama yang tertentu, kita kata kat dia, ustaz, saya nak selfie boleh ke ustaz? Takkan itu prioriti kita? Asal jumpa ulama je selfie, asal jumpa je, apa keutamaan? Takkan itu je keutamaan kita? Kalau para ulama dahulu, kalau mereka bertemu dengan para ulama, apa yang mereka buat? Mereka akan tanya soalan. Itu kebiasaannya begitu. Mereka akan memanfaatkan ulama yang ada tu, mereka akan menuntut ilmu. Hadirin dan hadirat, tanya soalan. Dan ketika kita lihat dia dalam keadaan lapang dan dia dalam keadaan tenang, maka kita boleh bertanya soalan kepada dia. Dan inilah yang ditunjuk dan dizahirkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ni kalau berjumpa dengan Nabi dia mesti tanya soalan. Kalau tuan-tuan perasan dan perhatikan, mereka biasa akan bertanya soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat soalan para sahabat ni, sifatnya ada dua. Yang pertama, mereka nak menambah ilmu. Yang kedua, mereka nak menambah amal. Ini sifat soalan para sahabat. Soalan mereka mesti sekitar sama ada jawapan Nabi itu akan menambahkan ilmu mereka, atau jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menambahkan amalan mereka. Tengok contoh soalan yang ditanyakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia kata, wahai Rasulullah, ajarkan aku satu doa yang aku boleh baca dalam salat. Lalu Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qul, bacalah kamu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku ini telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang begitu banyak, dan tidak ada yang dapat mengampunkan dosa selainmu ya Allah.
Maka kau ampunkan aku dengan pengampunan dari sisimu, dan kau rahmatilah aku ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Hadirin dan hadirat, tengok soalan Abu Bakar, wahai Rasulullah, boleh tak ajar satu bacaan yang aku boleh amalkan dalam salat? Nampak? Itu sifat soalan para, ini keutamaan mereka. Jumpa dengan ulama ni, jumpa dengan Rasulullah SAW, dia minta nak amal apa, maka Nabi pun ada, dan dia pun praktikkan. Dan bukan semata dia praktikkan, dengan kita-kita pun boleh praktikkan, sebab diajar oleh Nabi SAW. Bahkan anak kepada Abu Bakar, isteri Nabi SAW, Sayyidah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, dia pun bertanyakan satu soalan. Dia kata, wahai Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatal qadri fama aqul? Menurut pandanganmu wahai Rasulullah, sekiranya aku ini bertemu dengan malam Al-Qadar, apa patut aku baca? Ini pun soalan nak tambah amal soleh. Hadirin dan hadirat, kalau dia bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang dia boleh baca? Maka Nabi SAW kata, quli, bacalah Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kau maha pemaaf, kau suka kepada kemaafan, kau maafkanlah. Jadi ini diajar oleh Nabi SAW. Tengok sifat dan sikap para sahabat, orang-orang soleh. Apabila mereka berjumpa dengan para ulama, keutamaan mereka lebih daripada semata setakat nak ambil gambar, tanya ustaz suka makan apa. Ini tidak begitu penting, hadirin dan hadirat. Tetapi keutamaannya adalah dengan menuntut ilmu daripada para ulama. Itu aulawiyat kita, itu keutamaan kita. Dan Syekh Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala, beliau menulis kitab ni sudah lebih lama dahulu, hadirin dan hadirat. Puluhan tahun sudah beliau mengarang dan mengkaryakan kitab Fiqhul Awlawiyat, fiqh keutamaan. Dan saya nak sebutkan sedikit kepada pengenalan apa yang beliau sebutkan dalam mukaddimah kitab ini. Beliau mengatakan, hadirin dan hadirat, supaya kita ikut flow dahulu, kita ikut dia punya turutan dahulu. Minal mafahimil muhimmati fi zahrina atau fi fiqhina al-yawm, dia kata, antara kefahaman yang sangat penting dalam fiqh kita pada hari ini adalah ma nabbahtu alaihi fi adadin min kutubi, apa yang telah aku berikan perhatian terhadap banyak kitab-kitab aku, kata Al-Qaradawi. Wa huwa ma asmaituhu bi fiqhil awlawiyat, yang mana ia merupakan apa yang aku namakan sebagai fiqh al-awlawiyat. Maknanya beliau yang meletakkan tajuk ini, fiqh al-awlawiyat. Wa kuntu atlaqtu alaihi qabla wa khususan fi kitabi as-sahwatul islamiyah bainal juhudi wat tatarruf. Rupanya perkataan fiqh awlawiyat ni antara awal sekali beliau sebutkan sebelum kitab ni dibukukan, tajuk ni dibukukan, dia ada sebut sedikit dalam kitab dia As-Sahwatul Islamiyah, iaitu kebangkitan Islam bainal juhudi wat tatarruf, daripada terlampau, orang kata ambil mudah, dan terlampau berlebih-lebihan, begitu. Dia kata kebangkitan Islam atau revolusi Islam ini antara terlalu ambil mudah ataupun terlalu berlebih-lebihan. Dalam kitab tu dia telah meletakkan sedikit berkenaan dengan fiqh awlawiyat. Tapi dia kata dalam kitab tersebut dia meletakkan fiqh awlawiyat dengan nama fiqhu maratibil a'mal, fiqh tingkatan-tingkatan amal, tingkatan-tingkatan amal. Jadi kita nak dahulukan yang mana? Contoh macam kita sebut hukum taklifi tadi, antara yang wajib dan yang sunat. Kalau bertemu, mana yang kita nak dahulukan? Gitu. Antara yang haram dan yang makruh, kalau berlaku pertemuan, yang mana yang paling utama kita nak elakkan? Gitu, hadirin dan hadirat. Jadi ini aulawiyat, priority. Wa a'ni bihi, yang aku maksudkan dengan fiqh aulawiyat ini, kata penulis kitab rahmatullah alaih, wad'u kulli syai'in fi martabatihi bil 'adl. Kita meletakkan setiap sesuatu tu pada kedudukan dia secara adil. Kita meletakkan sesuatu pada kedudukan dia secara adil. Itulah makna fiqh al-awlawiyat di sisi penulis kitab. Dan adil itu adalah apa maksudnya? Wad'u syai' fi mahalli. Al-'adl, adil itu adalah kita letakkan sesuatu tu pada tempat dia. Dan lawan kepada al-'adl adalah al-zulmu, zalim. Dan al-zulmu adalah wad'u syai' fi ghairi mahalli. Kalau adil meletakkan sesuatu pada tempat dia,
Zalim tu kita meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang ini disebutkan oleh para ulama itu. Yang ramai orang keliru bahawasanya adil adalah sama rata. Kita katanya tidak tepat. Bahkan adil adalah meletak sesuatu pada tempatnya, walaupun mungkin zahirnya tidak sama rata. Contoh, kalau seorang ayah, dia ada 3 orang anak lelaki. Anak lelaki yang pertama adalah belajar di universiti. Anak yang kedua belajar di sekolah menengah. Anak yang ketiga belajar di sekolah rendah. Adakah dikira adil seorang ayah ni apabila dia bagi sagu hati atau duit wang saku, dia belanja kepada anak-anak tu, setiap seorang RM10. Yang anak dia belajar di universiti pun dia bagi RM10, sekolah menengah pun RM10, dan yang di sekolah rendah pun dia bagi RM10. Atas alasan adil, sama rata. Yang tu tidak adil. Kerana kalau untuk orang yang sekolah universiti RM50, dan yang di sekolah menengah ni mungkin RM30, dan yang di sekolah rendah ni mungkin wang sagu hati ni RM10, yang ni boleh jadi adil lagi, kerana dia meletak sesuatu pada tempat dia, hadirin dan hadirat, walaupun jumlahnya tidak sama. Jadi itulah hakikat sebenar fiqh al-awlawiyah ni. Kita letakkan setiap sesuatu tu pada kedudukannya secara adil, minal ahkami wal qiyami wal a'mal, daripada hukum hakam dan teras-teras, dan juga amalan-amalan yang kita lakukan. Summa, kemudian kata penulis kitab, yuqaddimul aula fal aula. Seseorang itu dia mendahulukan yang mana lebih tinggi, yang mana lebih penting, yang mana lebih utama. Binaan ala ma'ayiri syar'iyyatin sahihah. Tapi macam mana kita nak tentukan yang ni utama, yang ni dahulu, yang ni lebih? Macam mana kita nak tentukan apa dia punya kayu ukur dan apakah dia punya garis panduan? Jawapannya ma'ayir syar'iyyah, iaitu mestilah garis panduan syarak. Yang ni kerangka yang sangat penting, hadirin dan hadirat. Kita ni dalam apa sahaja tindak tanduk perbuatan kita dan ucapan kita punya kayu ukur kita tak lain tak bukan Quran dan Sunnah, hadirin dan hadirat. Dan disebut oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, "Idza ra'aitumur rajul yatiru fil hawa wa yamshi 'ala al-ma' fala taghtarru bih hatta ta'ridu amrahu 'ala al-kitab was sunnah." Kalau kamu tengok seorang lelaki yang mana dia boleh terbang di langit, ini kata Imam Syafi'i, dia boleh terbang di langit dan dia boleh berjalan di atas air, hadirin dan hadirat. Atas air dia boleh berjalan. Imam Syafi'i kata apa? Fala taghtarru bih, jangan kamu tertipu dengan dia, kata Imam Syafi'i. Hatta ta'ridu amrahu 'ala al-kitab was sunnah, sehinggalah kamu membentangkan urusan lelaki ini di atas Quran dan Sunnah. Neraca dia mesti Quran dan Sunnah. Dalam arti kata, saya huraikan kata-kata Imam Syafi'i, kalau seseorang itu dia bercakap mengikut Quran dan Sunnah, walaupun dia tak boleh terbang di langit pun kita terima kata-kata dia. Tapi kalau seseorang itu dia bercakap dan dia bertindak menyelisihi Quran dan Sunnah, kita tolak kata-kata dia dan perbuatan dia, sekalipun dia boleh berjalan atas air. Kerana kayu ukurnya bukan terbang, kayu ukurnya bukan boleh berjalan atas air. Kayu ukurnya adalah menepati Quran dan Sunnah atau menyelisihi Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi fiqh aulawiyah pun sama. Macam mana kita nak tentukan satu ni kita kena beri keutamaan, yang ni kena dahulukan, yang ni kena lebih pentingkan? Adakah emosi? Adakah nafsu? Adakah atas faktor-faktor dunia yang lain? Kita kata tidak. Faktornya adalah mi'yar syar'i, ma'ayir syar'iyyah, hadirin dan hadirat. Dan iaitu mi'yar, kayu ukurnya adalah garis panduan yang ditetapkan oleh syarak. Dan yang mana garis panduan ni yahdi ilaiha nurul wahyi wa nurul aql, yang mana diberi petunjuk oleh cahaya wahyu dan cahaya akal. Kedua-duanya penting. Maknanya al-aqli dengan al-naqli, kedua-duanya sumber. Maknanya sumber akal kita pun kita guna dalam nak memahami aulawiyah ni. Dan yang lebih utama daripada akal adalah wahyu, hadirin dan hadirat. Wahyu kita ni Quran dan Sunnah. Dan ini disebut nurun ala nur, cahaya atas cahaya, cahaya atas cahaya. Boleh sambung ke lepas azan, hadirin dan hadirat? Kena boleh? Tak, lepas azan boleh sambung tak? Saya kita berhenti azan ketika. Boleh? Hadirin dan hadirat sidang jemaah yang saya hormati sekalian, kita sambung sedikit perbahasan kita berkenaan dengan pengenalan yang disebutkan oleh penulis kitab
Syekh Ustaz Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala, yang mana beliau menyatakan sebentar tadi, yang dimaksudkan dengan fiqh al-awlawiyat ini adalah kita meletakkan setiap sesuatu itu pada tempatnya atau pada kedudukannya secara adil dari sudut hukum hakam yang tertentu ataupun amalan-amalan perbuatan yang tertentu. Hukum hakam yang tertentu tadi macam contoh kalau bertembung yang wajib atau yang sunat, mana kita nak dahulukan hadirin dan hadirat. Dan amalan pula sama juga, perbahasannya sebegitu. Kemudian beliau mengatakan terbinanya kita mendahulukan yang mana yang perlu didahulukan ini adalah di atas garis panduan atau neraca syarak, ma'ayir syar'iyyatin sahihah. Dia mesti di atas neraca syarak. Kemudian saya sebutkan bahawasanya neraca syarak itu yang utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Cuma penulis kitab ni dia kata yahdi ilaiha nurul wahyi wa nurul aqal. Maksudnya dalam masa yang sama, betul kita berpandukan kepada Quran dan Sunnah dari dalil yang kita sebut tadi, tapi dalam masa yang sama kita tidak mengedepikan petunjuk akal kita, yang mana Allah kurniakan kita akal. Yang membezakan antara kita ini dengan haiwan adalah al-aql. Lalu kata penulis kitab rahimahullahu ta'ala, fala yuqaddimu ghayra al-muhimmi 'ala al-muhim. Kita tak boleh nak mendahulukan sesuatu yang tidak penting ke atas sesuatu yang penting. Dia kata begitu. Jadi antara penting dengan yang tidak penting, kita kena dahulukan yang penting mengatasi yang tidak penting. Jadi siapa yang nak bagi tahu yang ni penting, yang ni tidak penting? Yang ni kaya ukurnya syarak dan juga akal, hadirin dan hadirat. Yang tu dia punya neraca timbangan dia, mi'yar. Dan yang kedua, walal muhim 'alal aham. Kita tak boleh mendahulukan sesuatu yang penting ke atas sesuatu yang lebih penting. Kalau berlaku antara yang penting dengan yang lebih penting, kena dahulukan yang lebih penting. Tapi kalau yang penting dengan yang tidak penting, kita dahulukan yang penting. Begitu. Walal marjuh 'ala rajih. Dan kita tak boleh nak mendahulukan pendapat yang lemah ke atas pendapat yang kuat. Pendapatnya ada pendapat yang lemah, ada pendapat yang kuat. Kalau tuan-tuan belajar fiqh, ada pendapat yang kuat, ada pendapat yang lemah. Yang ni kita tengok banyaklah contohnya. Kalau kita ambil contoh, pendapat yang kuat, pendapat yang lemah dalam isu menentukan berkenaan dengan seorang lelaki yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Nama dia Luqman. Kita kenali sebagai Luqman Al-Hakim. Majoriti ulama, bahkan disebut ittifaq, sepakat para ulama, mengatakan Luqman Al-Hakim ni bukan Nabi. Dia adalah seorang abdun salih, waliyun min awliyaillah. Dia salah seorang hamba yang salih, salah seorang wali dari kalangan wali-wali Allah. Ni majoriti ulama berpendapat begitu. Cuma ada satu pendapat yang disebutkan oleh Ikrimah. Ikrimah ni ulama tafsir, anak murid kepada Ibnu Abbas. Walaupun Ikrimah ni anak murid Ibnu Abbas, Ikrimah ni anak kepada Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal, hadirin dan hadirat. Tapi pak dia bukan Islam, anak dia ulama besar. Ikrimah bin Abu Jahal tu adalah ulama tafsir, anak murid utama kepada Ibnu Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ikrimah ni dia seorang aja dia kata, oh Luqman Al-Hakim ni adalah nabiyyun min anbiya'illah. Dia salah seorang nabi dari kalangan Nabi Allah. Tapi kita kata pandangan tu tak kuat. Jadi sebagai seorang penceramah, kalau dia nak berceramah, boleh ke oh Luqman Al-Hakim ni adalah nabi? Sebab ada satu orang ada ulama yang kata dia nabi. Macam tak tepat lagi tu, hadirin hadirat. Sedangkan majoriti ulama berpendapat dia adalah bukan nabi. Dia adalah seorang hamba Allah biasa saja. Cuma dia saleh dan dia wali dari kalangan wali Allah. Maknanya martabat dia tidak sampai ke martabat nabi. Macam itulah sepatutnya seorang penceramah. Dia kena dahulukan pandangan yang kuat. Majoriti ulama kata apa? Berbanding pandangan yang mungkin ada satu orang yang sebut, menyelisihi pula pandangan ulama-ulama yang lain. Begitu hadirin hadirat. Walal mafdul 'ala al-fadil. Kita tak boleh nak mendahulukan orang yang kurang baik ke atas orang yang lebih baik. Al-mafdul 'ala al-fadil ni contoh dia.
isu pemilihan imam solat. Isu pemilihan imam solat. Tuan-tuan perasan tak, kalangan imam ni kan kita ada kriteria nak pilih siapa jadi imam. Tapi kriteria adakah kriteria luaran? Kita kata tak. Kriteria adalah kriteria agama. Contoh kan Nabi SAW kata hadis tersebut yang menceritakan bahawasanya imam ni mestilah ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, kata Nabi SAW. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam bagi sesuatu kaum tu adalah yang paling aqra' terhadap Quran, yang paling aqra' terhadap Quran. Dan ulama kita bahas apa makna aqra'. Aqra' ni mereka kata ada dua. Yang pertama, yang paling hafal Quran banyak. Jadi kalau kita pegang begitu, kita ni, belakang kita ni ada orang 30 juzuk. Kita ni 3 juzuk pun tak apa, 3 surah je contoh. Tak bolehlah kita nak mendahulukan orang yang 3 juzuk ke atas orang yang 30 juzuk. Itu maksudnya, hadirin hadirat. Kerana yang sepatut jadi imam adalah yang paling hafal Quran banyak. Ini dekat belakang tu ramai orang yang hafal Quran 30 juzuk. Tiba yang jadi imam 30. Contoh 3 juzuk pun tak hafal, contohnya gitu. Jadi kita tak boleh mendahulukan orang yang mafdul, orang yang kurang daripada orang yang lebih. Fadil ni lebih. Begitu. Tapi kata para ulama, yang kedua pula, aqra' di situ bukan paling banyak hafal Quran, tetapi yang paling faham Quran. Yang ni boleh beza. Boleh jadi dia tak hafal Quran banyak, tapi dia sangat faham Quran. Dia mempunyai kepahaman yang begitu hebat. Kalau tuan-tuan tengok orang yang belajar kadang hafal Quran pun, kita tanya dia, Cik, Ustaz hafal Quran? Tu, dia hafal 30 juzuk. Ustaz faham tak terjemahan? Terjemahan boleh tak faham? Dia hafal saja semata. Kalau semata hafal sahaja, tapi dia tidak faham, yang tu pun kekurangan juga. Tapi dia ni, walaupun mungkin dia tidak hafal Quran, tapi dia sangat faham Quran, penguasaan Arabic dia bagus, bahasa Arab dia bagus, dan dia sangat mahir dalam Quran, pun dia adalah lebih ke depan. Kemudian yang terakhir, hadirin dan hadirat, walal fadil alal afdal. Ada orang tu dia bagus, tapi ada orang yang lebih bagus berada di situ, jadi kena dahulukan orang yang lebih bagus, yang lebih selayak. Itulah kita kata fiqh al-awlawiyat, fiqh keutamaan kita. Jadi maknanya tengok, nak memilih pemimpin, khususnya imam salat ni, hadirin dan hadirat, yang dilihat adalah Quran. Quran ni meninggi dan mengangkat kedudukan dia. Bukannya kita nak pilih imam salat ni, kena tengok siapa yang paling handsome contohnya. Dia lah yang layak paling jadi imam. Tak, bukan itu kacak. Siapakah yang paling kulit putih? Tidak, bukan begitu. Siapakah yang paling sado? Tidak, mana ada begitu. Tapi dia akan mendahulukan keutamaan yang syarak letakkan. Itu katakan garis panduan syarak tu. Kalau ikut garis panduan kita, asal jadi imam ni orang yang handsome je lah, atau yang jadi imam ni orang yang sekak-sekak saja lah. Kita kata tak. Garis panduan syarak menetapkan keutamaan nak diberikan kepada individu adalah mengikut Quran dan Sunnah. Jadi hadis Nabi SAW kata apa? Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam kepada sesebuah kaum adalah yang paling pakar, yang paling mahir tentang Al-Quran. Jadi itu sebagai mukadimah kuliah kita pada hari ini, hadirin dan hadirat. Memadai sekali itu perbahasan kita. Saya minta maaf jika ada salah dan silap, terkasar bahasa dan seumpamanya. Jazakumullah khairan. Aqulu ma sami'tum. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.